Jadi tuan-tuan, kita tahu, ya, ambil tahu bahawa Nabi kita ada 3 macam cincin. Baik, kita masuk tajuk yang berikutnya berkenaan dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fasuhu habasyiyya. Anas bin Malik menyatakan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat dari perak dan batu cincinnya adalah daripada batu hitam Habsyi, ya, batu Habsyah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita tahu, ya, ambil tahu bahawa Nabi kita ada 3 macam cincin. Satu cincin yang dipakai sebagai perhiasan, yaitu cincin daripada perak dan berbatu akik warna hitam. Cincin perak berbatu akik warna hitam, itu yang dikatakan Habasyiyah, ya, batu akik warna hitam. Itu cincin yang Nabi kita pakai. Yang kedua ialah cincin perak keseluruhannya dan terukir perkataan Muhammad Rasulullah. Itu juga merupakan cincin yang dipakai di tangan baginda, yang baginda sallallahu alaihi wasallam jadikan cincin tersebut sebagai cap lambang kerajaan baginda kepada, ya, sebagai tanda nama Nabi, ya, apabila Nabi kita mengutuskan surat-surat kepada raja-raja Arab dan raja-raja bukan Arab, maka dicap, ya, pada surat tersebut dengan, ya, dengan tulisan Muhammad Rasulullah, ya, diambil daripada cincin baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang ketiganya, Nabi kita juga pernah memakai cincin emas, ya, seketika sehingga seluruh para sahabat ikut serta memakai emas. Namun apabila, ya, turunnya pengharaman emas kepada orang lelaki, maka Nabi kita mencabut cincin emas tersebut dan tidak lagi memakainya. Begitulah juga seluruh sahabat, ya, yang lelaki mencabut cincin apabila Nabi kita mengatakan ini haram untuk lelaki di kalangan umatku dan halal kepada para wanitanya, maka pada ketika itu mereka semua menanggalkan, ya, pakaian-pakaian emas mereka. Jadi itulah cincin Rasulullah SAW ni ada 3, ya. Satu cincin perak yang ada batu sebagai perhiasan tangan, satu cincin perak yang bertulisan sebagai cap mahor, dan satu lagi cincin emas, ya, yang tidak dipakai lagi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang berikutnya daripada Anas bin Malik menyatakan tulisan pada ukiran yang ada pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris, ya. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana ketelitian dan bagaimana Rasulullah SAW seorang yang sangat, ya, memuliakan apa yang patut dimuliakan, ya, mengutamakan apa yang patut diutamakan. Dalam tulisan itu Muhammad pada bawah sekali, Rasul adalah pangkat di atas perkataan Muhammad, Allah, ya, lebih atas daripada perkataan Rasul, ya, menunjukkan kepada kita fik keutamaan, ya, Nabi kita tunjuk fik keutamaan. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Qisra wa Qaisar wan Najashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah nak menulis surat kepada Kisra raja Parsi, Qaisar raja Rom, Najashi raja Habsyah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada baginda, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Maka dikatakan kepada baginda, raja-raja tersebut tidak akan menerima, ya, satu tulisan, yakni surat, kecuali yang ada matri, yang ada cap mohor kerajaan. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman khalqatuhu fiddah wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Maka Nabi kita pun menempa, ya, satu cincin, ya, yang dibuat daripada perak dan diukir dengan perkataan Muhammad Rasulullah. Ulama mengatakan sunat kita memakai cincin-cincin yang berukiran, hukumnya adalah sunat, ya, yang berukiran, ya, dengan ukiran-ukiran yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada zikrullah.
Ya, begitulah ya, boleh kita pakai cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah. Hukumnya boleh. Sebab apa boleh? Sebab selepas Nabi kita wafat, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar. Kalau tak boleh, Abu Bakar pun takkan pakai. Ya, selepas Abu Bakar wafat, dipakai pula oleh Sayyidina Umar, ya, dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Nabi kita bila memasuki tandas, baginda menanggalkan cincinnya, iaitu cincin yang ada ukiran tersebut. Ya, cincin yang ada ukiran zikrullah tersebut ditanggalkan. Ulama mengatakan sunat kita memakai cincin-cincin yang ada ukiran, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bajuri, cincin Sayyidina Abu Bakar tertulis wa kafa billahi syahida, memadailah Allah sebagai saksi. Itu cincin Sayyidina Abu Bakar. Saat tengok cincin aja, jangan buat pelik-pelik, Allah tahu. Itu maksud dia. Ya, dan cincin Sayyidina Umar pula tertulis perkataan kafa bil mauti wa'idha, memadailah kematian itu sebagai peringatan. Masya Allah, ya, nak buat apa pun buat, tapi ingat engkau akan mati dan menghadap Allah. Seolah-olahnya sedemikian. Dan banyak lagi boleh dirujuk dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah, syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, ya, nama-nama dan ukiran-ukiran tertentu yang merupakannya ukiran cincin para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak. Maka cincin itu berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq selepas wafatnya Rasulullah, kemudian berada di tangan Umar, maksudnya dipakai oleh Sayyidina Umar, ya, selepas kematian Abu Bakar. Summa kana fi yadi Utsman, kemudian dipakai oleh Sayyidina Utsman hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sampailah cincin itu jatuh dalam perigi Aris. Perigi Aris ni ialah perigi yang ada di Masjid Quba. Ya, Aris itu adalah nama orang Yahudi yang mana yang menggali perigi tersebut, ya, kemudian perigi itu telah dibeli, ya, oleh Sayyidina Utsman bin Affan daripada Aris, ya, daripada Yahudi tadi. Di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman, kerana kerajaan Islam itu luas dan kutipan zakatnya juga meluas, maka Sayyidina Utsman telah memberikan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berukiran Muhammad Rasulullah itu kepada seorang lelaki bernama Mu'aiqib, yang mana Mu'aiqib ini merupakan ketua amil zakat. Jadi saat Mu'aiqib ini menerima pemberian zakat, maka digunakan cincin itu sebagai cap pengesahan penerimaan zakat. Sehinggalah, ya, ketika mana Mu'aiqib ini dia singgah di perigi Arish, ya, cincin itu jatuh dalam perigi Arish. Para sahabat mengeringkan perigi itu beberapa kali untuk mendapatkan semula cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi gagalnya, tidak ditemui. Sedihnya para sahabat sampai disebutkan mereka tidak bercakap dengan Sayyidina Utsman 3 hari. Ya, marah sungguh sebab hilangnya cincin. Ya, sedih tak bercakap dengan Sayyidina Utsman 3 hari. Selepas 3 hari cakap balik. Ya, sebab tak halal, ya, boikot lebih pada 3 hari. Dulu di depan Masjid Quba tu dia ada satu ada perigi, ya, perigi Arish ini, ya, kemudian telah ditimbus oleh pihak pemerintah, ya, bila ramai orang nak pergi ziarah, duk cedok air mandi lah apalah, ya, ditimbuskan perigi tersebut dan digantikan dengan pancuran air. Jadi kalau kita pergi depan Masjid Quba tu ada satu pancuran air, disitulah dikatakan lokasi asal Bi'ri Arish, perigi Arish, tempat jatuhnya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemakaian cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi kita pakai cincin? Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih, Nabi kita memakai cincin di jari tangan kanan baginda, buat catatan jari kelingking. Ya, jari yang Nabi kita pakai cincin jari kelingking di sebelah kanan. Dan ada satu riwayat yang menyebut Nabi kita pakai juga di jari kelingking tangan kiri. Ya,
Maksudnya pakai di tangan kanan hukumnya sunnah, pakai di tangan kiri hukumnya harus. Perbuatan sekali daripada baginda Nabi itu untuk menunjukkan keharusan memakai di sebelah kiri. Daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya telah mengatakan bahawa Al-Hasan dan Husain yatakhattamani fi yasarihima, bahawa Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib dan begitulah juga dengan Sayyidina Husain, mereka memakai cincin di jari tangan kiri mereka, jari kelingking tangan kiri. Hasan dan Husain memakaikannya, ulama mengatakan untuk menunjukkan kepada umat bahawa hukumnya adalah harus memakai cincin di jari kelingking tangan kiri. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab fakana yalbasuhu fi yaminih. Ya, Nabi kita pernah menempa dan memakai cincin daripada emas yang dipakai pada tangan kanannya. Kemudian orang ramai pun menempah juga cincin emas dan dipakai. Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi kita akhirnya menanggalkan cincin emas tadi, tak dipakai lagi. Sebab dah turun pengharaman emas kepada orang lelaki. Maka baginda mengatakan, tidak akan kupakainya selama-lamanya. Maka orang ramai turut menanggalkan cincin emas masing-masing. Jadi berkenaan dengan jari kita dalam pakai cincin, untuk perempuan pakai 5 jari pun tak ada masalah, boleh. Orang perempuan tak ada satu, tak ada kita katakan spesifik mana jari dia nak pakai. 5 jari dia boleh pakai. Orang lelaki secara sunnahnya pakai pada jari kelingking, dan hukumnya harus pakai pada jari manis. Hukumnya makruh pakai pada jari tengah, dan begitulah juga makruh pakai pada jari telunjuk, dan harus pakai pada ibu jari. Itu untuk orang lelaki.